Assalamualaikum dan hai. Kali ini Koi nak kabur tentang soalan dan jawapan trial Negeri Pahang Darul Makmur. Soalan nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim sederhana. Kenal pasti jenis tumbuhan yang menunjukkan lengkung pertumbuhan seperti dalam Rajah 2.1. Baik, mengikut rajah yang telah diberikan ataupun graf pertumbuhan ini, dapat kita lihat bahawa terdapat beberapa lengkung pertumbuhan pada rajah ini. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Apabila rajah ini begini, graf ini macam ni, tidak lain tidak bukan, tumbuhan ini adalah tumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka. SAKA, saka. Okey, soalan seterusnya. Berikan dua contoh tumbuhan yang mempunyai lengkung pertumbuhan seperti dalam Rajah 2.1. Tumbuhan saka ni macam mana? Tumbuhan saka ni adalah sejenis tumbuhan yang berkayu. Okey, tumbuhan berkayu, mempunyai batang berkayu dan mempunyai buah-buahan, kadang-kadang buah-buahan, ada bunga semua itulah. Contohnya seperti pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis, pokok mangga dan pokok-pokok lain yang mana anda lihat bahawa batang dia berkayu. Okey. Soalan B. Rajah 2.2 menunjukkan keratan rentas sebatang pokok yang telah diambil dari kawasan beriklim sederhana tersebut. Ini adalah keratan rentas dan dia labelkan lingkaran ini, lingkaran yang banyak-banyak ni sebagai gelang tahunan. Berdasarkan rajah, anggarkan usia pokok tersebut. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, kat tengah-tengah ni. Okey, kat tengah-tengah ni biasa untuk rajah yang biasa saya jumpa, kita akan tengok dengan jelas lah. Ada bahagian pempulur di bahagian tengah. Dan seterusnya kita akan dapat lihat ada lingkaran cerah dan gelap berselang-seli. Okey, usia pokok boleh dikira daripada berapa bilangan lingkaran cerah yang ada pada gelang tahunan tersebut. Okey, kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jawapannya ialah 10 tahun. Jelaskan pembentukan gelang tahunannya. Okay, tengok pada gambar ini, seperti yang saya cakap tadi, gelang tahunan ini terdiri daripada lingkaran yang gelap dan cerah berselang-seli. Okay, macam mana lingkaran gelap terbentuk, macam mana lingkaran cerah terbentuk? Kita tengok kepada penerangan jawapannya. Baik. Pada musim sejuk atau luruh, keamatan cahaya adalah rendah. Okey, kurang cahaya matahari. Oleh itu, cambium vascular tidak aktif. Ini menyebabkan xylem dan phloem sekunder lebih kecil. Xylem dan phloem sekunder berdinding tebal dan berwarna gelap. Jadi kalau tengok kepada rajah ini, tengok je ada lingkaran gelap. Contoh yang ni, okey, lingkaran gelap ni. Maka kita tahu bahawa lingkaran gelap ni terbentuk pada musim luruh ataupun musim sejuk di mana keamatan cahaya adalah rendah. Okey. Seterusnya, pada musim bunga atau musim panas, keamatan cahaya adalah tinggi. Oleh itu, cambium vascular lebih aktif. Ini menyebabkan xylem dan phloem sekunder berdinding nipis dan berwarna cerah.
Okey. Yang cerah-cerah ni semua, cerah ni, ini terbentuk semasa musim panas atau musim bunga, di mana keamatan cahaya matahari adalah tinggi, cambium vascular adalah aktif. Alright. Soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Rajah 5 menunjukkan satu peringkat dalam pembahagian sel. Namakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam rajah 5.1. Dia nak tahu jenis. Kalau jenis, hanya ada dua jenis yang besar sahaja, iaitu mitosis dan meiosis. Meiosis pula terbahagi kepada dua, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Okey. Jadi lihat pada gambar rajah, jika keadaan kromosom ini adalah dalam bentuk kromosom homolog, okey, sepasang diwujud secara sepasang. Yang ni sepasang kat sini, bersaiz lebih panjang. Yang kat bawah ni sepasang kat sini, yang pendek sikit ni. Okey, jadi kita katakan kromosom tu nama dia kromosom homolog. Awak nampak je ada kromosom homolog tersusun pada satah katulistiwa, dan lagi diberi bahawa pada lengan salah satu kromatik tu ada kesan calik. Okey, kesan calik maksudnya macam ni. Ada calik putih tapi ada calik hitam. Okey, jadi nampak ada berlaku pindah silang. Jadi jenis pembahagian sel yang ditunjukkan itu tidak lain tidak bukan adalah meiosis. Okey, boleh tulis meiosis saja ataupun awak boleh tulis meiosis 1. Kenapa 1? Sebab kromosom ini adalah dalam bentuk kromosom homolog. Okey, meiosis 2 tak boleh terima dalam soalan ini. Okey. Terangkan kejadian dalam metafasa 1 yang menyumbang kepada variasi dalam organisma. Okey, kena terangkan tentang kejadian apakah perlakuan kromosom pada metafasa 1 yang menyumbang kepada variasi. Okey. Berlaku penyusunan bebas kromosom. Okay, penyusunan bebas. Pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Okey, apabila tersusun secara rawak, hal ini menghasilkan gamet haploid berbeza. Dan seterusnya, variasi terhasil. Okey, macam mana nak faham ni? Okey, saya dah lukis siap-siap dah kat sini. Di dalam rajah ini jelas dan nyata bahawa peringkat pembahagian sel yang ditunjukkan adalah peringkat metafasa 1. Ini metafasa 1 Metafasa 1. Okey, pada metafasa 1 ini kromosom homolog boleh tersusun secara rawak. Berlaku penyusunan bebas. Dia boleh susun secara rawak. Okey, contoh yang pertama ni. Saya lukis yang ni. Okey, hitam, putih, yang panjang, and then bawah ni putih, hitam, yang pendek. Okey, kebarangkalian sel anak yang terbentuk pada akhir meiosis 1 adalah yang ni. Pertama yang ni, dan yang kedua yang ni. Okey, macam mana nak fikirkan kebarangkalian dia? Okey, biasa saya belah kat tengah-tengah macam ni je. Okey, ini jadi satu sel anak. Okey, ini akan jadi satu lagi sel
anak di akhir meiosis 1. Okey. Tengok pada susunan kedua ni. Okey, saya susun secara rawak. Kan dia kata berlaku penyusunan bebas kan. Okey, saya susun yang kat sini. Apa bezanya adalah saya susun kromosom putih panjang dulu. Putih panjang. Lepas tu baru saya susun kromosom hitam panjang. Kat bawah ni saya kekalkan kedudukan dia. Saya boleh juga susun secara bebas. Saya buat hitam dulu kat sini, baru putih. Okey, di akhir meiosis 1 akan terhasilnya sel anak yang mempunyai kromosom macam ni. Okey, dalam satu sel anak yang ni, dua-dua adalah kromosom putih. Tapi dia akan berbeza lah. Dia punya saiz dia, satu panjang, satu pendek. Okey, sel anak kedua pula yang ni mempunyai kromosom satu panjang hitam, satu pendek hitam. Okey, ini adalah susunan, contoh susunan kromosom yang boleh berlaku pada peringkat metafasa 1. Okey, kalau tak faham lagi boleh tanya soalan. Okey, C. Soalan seterusnya. Rajah 5.2 menunjukkan set lengkap kromosom individu dengan penyakit genetik. Okey, kalau kita tengok ni, ini adalah karyotyp manusia. Okey, pasangan kromosom pertama sampai 20. Semua wujud secara sepasang. Kecuali pada nombor 21. Dia ada lebihan satu kromosom. XY okey, tak ada masalah. Yang ni yang panjang macam ni X lah ni. Yang ni yang pendek sikit Y. Okey, jadi kita tahu bahawa karyotyp ini dimiliki oleh seorang lelaki ke perempuan? Seorang lelaki. Dengan penyakit apa ni? Sebab dia mempunyai lebihan satu kromosom pada kromosom nombor 21, maka penyakit itu adalah penyakit sindrom Down. Okey. Menyatakan penyakit genetik yang dialami, sindrom Down. Terangkan bagaimana individu ini boleh dilahirkan dengan penyakit genetik tersebut. Yang ni berkaitan dengan kegagalan gentian gelendong ataupun gentian gelendong tidak terbentuk. Maka pasangan kromosom homolog tidak boleh bergerak dan berpisah ke kutub pertentangan semasa anafasa 1 dan seterusnya lah. Yang ni boleh rujuk atas mula.